Ustaz, kalau kita nak berubah, kita tahu dah diri kita banyak dosa, memang kita nak jadi baik, kita nak berhijrah. Tapi hati kita ni terlalu payah nak diubahkan, nak dilenturkan. Sedangkan kita dah banyak zikir, kita dah cuba dah membaca Al-Quran yang macam kita mengamalkannya, berzikir panjang dah. Tapi kenapa hati itu terlalu susah dan masih lagi payah untuk berubah? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Siti kerana menyuarakan apa juga yang kita sama-sama rasai. Kita dah buat dah, kita memang nak berubah sebab kita menyedari kita banyak dosa, kita menyedari bahawa banyak kelalaian kita, dan kita tekad untuk berubah, dan kita telah menempuh jalan-jalan untuk berubah. Contohnya antaranya kita dah baca Quran, macam kita dah solat tadi kan, kita dah cubalah untuknya, tapi hati kita masih keras lagi. Jadi bagaimana supaya hati kita menjadi lembut? Ini yang dikatakan, inilah dikata ujian perubahan itu. Inilah letaknya nilai syurga, sebab memang payah ya. Tapi kalau mudah saja, itu syurga itu murahlah harganya, keredaan Allah tu murahlah harganya. Tapi kita kena terima bahawa hakikatnya mesti kita bertemu dengan kepayahan. Ini kita terima dulu hakikatnya. Hakikatnya untuk menuju Allah ni payah, untuk mendapat syurga ni payah, ada ujian dan sebagainya. Tetapi walaupun bagaimana payah sekalipun, ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, Allah daripada bersifat zalim, bahawa dia minta kita menujunya, tetapi dia memayah-mayahkan kita terus. Cuma sekarang ni ialah kita misal kata dituntut untuk membuktikan kesungguhan kita. Jadi berapa lama sebenarnya kalau kita nak tanya, yang buat baca Quran ni, berapa lama dah kita solat? Takkanlah dalam masa seminggu saja tiba-tiba nak jadi baik kan? Kalau kita tengok perjalanan para salafus soleh, terutamanya para sahabat, mereka mendapat yang disangka peringkat kata iman yang hakul yakin, seperti mana Sayyidina Bilal itu sampai bertarung dengan nyawa. Para sahabat sampai syahid, sampai disiksa, sampai hijrah dengan kesusahan, meninggalkan anak, isteri, keluarga, meninggalkan harta. Jadi cuba buat comparison ya. Jadi apakah kita sudah bersungguh-sungguh dalam hal ni kan? Sebab tu Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Cuma sekarang bersungguh-sungguh ini, itu yang jadi satu macam tanda tanya yang besar. Sudahkah kita bersungguh-sungguh? Kita kata kita dah bersungguh-sungguh berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Apa yang kita dah sungguh-sungguhkan? Tenaga kita, harta kita. Subhanallah, kita tak layak pun bertanya nyawa kita kan, tak ada. Jadi bila kita tengok apa yang ditempuh oleh sahabat dan apa yang ditempuhi oleh kita, masih terlalu jauh. Sedangkan piala kemenangan ataupun yang dikatakan keredaan Allah dan syurga itu ialah satu yang sama. Kita nak hasil yang sama, tetapi kita tidak berani mengeluarkan modal ataupun menempuh kesusahan yang sama. Mana mungkin ya. Jadi di sini ya, yang saya katakan tadi, kembali kepada yang saya katakan tadi ya, pentingnya ialah apabila kita jalan susah, terus kita minta bantuan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah, yang saya terlupa yang nak sebut dari 4 syarat tadi. Satu yang paling penting ialah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan keyakinan doa kita akan dimakbulkan kepada Allah. Ya Allah, bantulah hatiku untuk mengasihimu, bantulah hatiku untuk mensyukuri nikmat-Mu, bantulah aku untuk memperindahkan, memperelokkan ibadahku padamu. Yang ini jangan lupa, jadikan doa-doa ni. Ada orang kata doa ni selepas kita berusaha baru doa. Tidak, doa permulaan, pertengahan dan sampai ke hujung. Jadi kita kena berdoa kepada Allah, minta Allah permudahkan jalan kita menujunya. Ini penting. Minta bantuan Allah untuk kita menuju Allah. Sekali lagi saya ulang, minta bantuan Allah untuk kita menuju Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kadang-kadang minta maaf ya Ustaz Ruan, kita terlupa masa kita mengasah soal-soal hablum minallah, kita terlupa hablum minan nas. Ini yang kadang-kadang kita
sedangkan subhanallah, orang yang pergi haji pun dituntut untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Betul, dia kena minta redha, minta maaf, kerana haji itu menuju Allah. Allah tidak sudi menerima hati kita kalau hati itu banyak dosa dengan manusia. Mungkin satu-satu sudut kita dah baca Quran tetapi masih tega mulut kita mengumpat. Kita dah banyak solat tetapi mungkin ada harta-harta orang yang sepatutnya kita serahkan, kita tak serahkan, kita zalimi misal kata. Atau mungkin kita cuba akrab dengan Allah tetapi kita melupakan ibu bapa kita sendiri misal kata. Ada sudut-sudut hablum minan nas yang kita, orang kata, take for granted. Kita macam tak lihat itu sebagai satu hijab kita dengan Allah. Subhanallah, antara hijab ataupun penghadang antara kita dengan Allah kadang-kadang dosa-dosa kita dengan manusia. Jadi itulah kita boleh yang ketiga yang seterusnya, kalau kita boleh mintalah bantuan kepada ulama-ulama kita, datang minta doakan keberkatan. Di samping kita berdoa, kita minta dia juga berdoa untuk kita. Apa salahnya begitu Ustaz Irwan ini dikatakan. Dan jangan lupa dalam majlis ilmu, kalau kita selalu hadir dalam majlis ilmu, bukan manusia yang minta doakan kita, tetapi para malaikat yang akan mendoakan supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang boleh saya kongsikan. Minta maaf kalau ada sudut-sudut yang lain yang saya tak dapat bantu, insyaallah. Bertanyalah kepada orang yang lebih arif dalam hal-hal menuju Allah ni, para murabi, para syekh kita dan sebagainya. Insyaallah. Alhamdulillah.